Laut China Selatan, samudra luas yang bersempadankan 7 negara, lokasi geopolitik yang strategik bagi benua Asia. Di dasarnya, khazanah alam yang menjadi taruhan kepentingan ekonomi dan ekosistem yang memberi impak global. Penyelidikan mendapati lebih 3,000 spesies ikan dan lebih 500 jenis batu karang bernaung di dasarnya, menjadikan Laut China Selatan sebagai tempat tinggal dan pembiakan marin. Tidak hairanlah Laut China Selatan menjadi wilayah pertikaian dan sentiasa diintai kuasa politik serantau dan dunia umpama emas di dasar lautan. Namun bagi nelayan, percaturan mereka lebih mudah. Laut China Selatan adalah sumber rezeki kehidupan seharian. Secara purata, dianggarkan lebih 12 tan hasil laut diraih nelayan Laut China Selatan secara sah setahun. Hasil ini kemudiannya dijual kepada pengguna. Menurut Jabatan Perikanan Malaysia, penggunaan ikan per kapita rakyat Malaysia mencecah 42.61 kilogram seorang. Namun sumber ini semakin menipis di kerakusan manusia. Ada yang mencari jalan singkat meraih hasil menggunakan bom ikan. Belum ditambah penangkapan ikan berlebihan yang turut disebabkan kemasukan bot-bot haram ke perairan negara. Perikanan tidak lestari ini menyebabkan penurunan stok ikan lantaran banyak ikan dewasa yang mampu bertelur dirobek kesempatan. Kemasukan nelayan warga asing ini juga mengganggu gugat rezeki nelayan kecil tempatan disebabkan perbezaan teknologi digunakan. Selain itu, biodiversiti pesisir pantai yang ditunjangi paya bakau juga diancam kewujudannya. Kemusnahan kawasan pembiakan hidupan marin ini menambah lagi cabaran dalam memastikan penerusan bekalan hasil laut terjaga. Saban pagi di pantai Berserah Pahang, nelayan setempat akan keluar untuk mencari rezeki mereka bagi hari itu. Antaranya Syahrul Baharin dan rakannya Muhammad Rohairi Muhammad. Berusia 48 tahun, Syahrul sudah hampir 2 dekad bergelumang dengan lautan. Kita tu minat mancing asalnya. Jadi mula-mula ikut orang. Lepas tu rasa seronok lah rasa ke laut ni. Start pada tu, itulah cuba ke laut lah. Lepas tu jadi ke laut. Jadi rasa tekanan tak ada. Yang ada tekanannya kita dengan ikan je lah. Mana kalau tak ada ikan tu memang susah sikit lah. Kalau musim-musim kuat gitu lah, kita risau tu je lah. Sebagai nelayan kecil, Syahrul tidak mampu untuk ke lautan lebih dalam. Namun kekurangan itu tidak sedikit pun mematahkan semangat bapa kepada 3 orang anak ini. Ia ditimbal balik dengan pengalaman dan pengetahuannya tentang kumpulan ikan di lokasinya memukat. Jadi pak laut. Kehadiran ikan dan tangkapan lain berkait rapat dengan adanya sumber makanan bagi hidupan laut. Ikan serta spesies marin lain mendapatkan makanannya dari terumbu karang yang sihat dan mekar. Karang tu dia menjadi satu habitat. Karang tu basically daripada kalsium karbonat lah. Kan dia menjadi satu structure, kan dia ada bila karang tu buat dia punya binaan tu, so dia jadi macam habitat. Dan dalam karang tu sendiri ada banyak organisma lain yang boleh hidup
dalam karang tu, termasuk ikan. Ikan pun ada yang ikan memang duduk dalam terumbu karang, ada ikan bermain-main kat luar, ada ikan menyuruk kat bawah, pemangsa apa semua. So ikan tu diversity dia memang dah tinggi. And then karang tu itself, spesies dia memang banyak. It's not just satu karang macam karang tanduk rusa kan. Kita ada karang yang besar, kita ada karang bonggol, kita ada karang yang macam berlapis-lapis. So memang tinggi. So kepelbagaian habitat dalam terumbu karang tu sendiri, dia menyediakan habitat, and then banyak organisma lain yang boleh menumpang hidup di situ. Yusri Yusof, seorang penyelidik dari Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu. Hari ini dia menuju ke Pulau Bidong yang terletak kira-kira 40 km dari ibu negeri Kuala Terengganu. Graduan Universiti Sains Malaysia ini sudah mengabdikan diri dalam kajian terumbu karang sejak tahun 1958. Starting dia dulu zaman-zaman saya student masa dekat USM. Satu subjek tu pengurusan pantai. So masa tu tahun 93, salah satu daripada kajian lapangan yang kita buat tu dekat Pulau Langkawi. And then bila kita snorkel tu, saya tengok terumbu karang dan ikan yang sangat cantik. Habiskan masa duduk snorkel, tengok, kita teruja. Kita tak sangka benda tu ada kat tempat kita. Kita duk ingat macam benda tu banyak dekat Great Barrier Reef ataupun Caribbean. Tapi actually kita memang ada terumbu karang yang cantik. Universiti Malaysia Terengganu mempunyai pusat penyelidikan di Pulau Bidong. Ia menjadi pusat kajian utama biologi marin dalam usaha melindungi ekosistem samudra. Sebaik tiba, Yusri dan pasukan tidak membazir masa. Tugas menantinya, ada terumbu karang perlu diperhati.